Allah. Surat muka surat apa? Ada siapa tanda muka surat? Tak ada siapa tanda. Haji, muka surat apa? 21. 41. InsyaAllah. Perenggan Aisyah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar wa min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi rasulinin. Allahumma aghnina bihalalil haram wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun wa ta'alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasubu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni nas'aluka bi barakati syarifah antuhimmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib kita hari ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu. InsyaAllah kita masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, muka surat 41, kitab baru ya. Bab yang masih lagi menceritakan seksa kubur dan dahsyatnya. Bab seksa kubur dan dahsyatnya, muka surat 41, kitab baru. Yang ada kitab lah, yang tak ada kitab tak payah cari ya. InsyaAllah kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perenggan kedua insyaAllah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya dahulunya tidak mengetahui adanya seksa kubur sehingga datang kepadaku seorang wanita Yahudi meminta-minta, dan sesudah saya beri, ia berkata, semoga Allah melindungi kamu dari seksa kubur. Maka saya kira keterangannya itu termasuk tipuan kaum Yahudi. Lalu saya ceritakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW memberitahu
kepadaku bahawa siksa kubur itu hak benar, maka seharusnya seorang muslim berlindung kepada Allah dari siksa kubur dan bersiap sedia untuk menghadapi kubur dengan amal yang soleh. Sebab selama ia masih hidup, maka Allah telah memudahkan baginya segala amal soleh. Sebaliknya, bila ia telah masuk dalam kubur, maka ia akan ingin kalau dapat diizinkan untuk melakukan satu kebaikan sahaja, tetapi tidak diizinkan, sehingga saat menyesal semata-mata. Ni Aisyah, Aisyah diceritakan oleh kaum Yahudi bab seksa kubur. Pada awalnya dia tidak percaya, lalu ditanyakan pada Rasulullah SAW. Pasal apa? Dia tahu Yahudi ni kaki penipu. Betul. Yahudi memanglah perangai daripada dulu sampai sekarang pun sama je. Itu dah diceritakan, dah didalilkan dalam Al-Quran. Al-Baqarah, dalam tadabbur, dalam Al-Quran Time, cerita pasal Yahudi. Hampir muka setengah surah Al-Baqarah menceritakan fi'il, perangai memang tak boleh lawan kita. Pasal apa? Dia kata dia yang terpilih, kaum yang terhebat. Sebab tu dia tak ada rasa nak bunuh orang, dia tak ada rasa apa. Bila bunuh orang, sembelih orang, bom orang, tak ada rasa apa. Sampailah sekarang masih lagi terus berlaku. Bukan Yasir Arafat saja kena tipu. Kita ingatkan Yasir Arafat kena tipu, Nabi Musa pun kena tipu, tuan. Zaman Nabi Musa. Ini kena renung perangai Yahudi. Aisyah cerita, wanita Yahudi tu bagi tahu adanya bab siksa kubur. Dia bantu orang Yahudi tu. Benci-benci pun, tapi ada bab bantu, suka bagi bantuan. Dia tak kira, tuan-tuan, hebatnya dididik oleh Rasulullah SAW. Kita nak bantu ni bukan untuk orang Islam aja. Salah satu cara strategi kita untuk berdakwah dengan orang yang bukan Islam, kita bantu dia. Dia tak memilih siapa. Tu yang hebat umat Islam. Tak ada pilih bangsa, tak ada pilih agama, tak ada pilih siapa, kecil besar sama saja. Ni kena renung. Aisyah kata apa? Dia sangkakan, apa kata Yahudi tu? Semoga Allah melindungi kamu dari siksa kubur. Tersentak dia. Maksudnya kita ni pun tersentak jugalah sepatutnya. Tapi kadang-kadang cerita kubur banyak kali, tapi tak menyentak langsung. Betul? Dia saja yang mati, orang tua saja yang mati. Ni sekarang semua orang mati. Hari ni 691. Allah tuan. Rekod semalam 5 lebih, betul? Hari ni lagi rekod. Nampak? Tak tahu nak kata apa, tuan. Sebab tu saya baca sikit lah khutbah. Saya ulang semalam di Kasawari, Balakong. Ada petikan khutbah daripada Al-Azhar, ulama Al-Azhar bacakan khutbah. Apa dia kata pasal COVID-19 ni? Apa dia kata? Dia pesan kepada kita, wahai sekalian manusia, dari pesanan daripada Al-Azhar Al-Syarif dari bumi Kinanah, kami inginkan sampaikan seruan ini kepada alam seluruhnya, kepada yang berperi kemanusiaan sekaliannya, yang berada di atas pelbagai mazhab, akidah serta agama. Sesungguhnya wabak yang menimpa umat zaman ini, yang masih belum ditangani oleh para pakar ilmuwan perubatan moden, sebenarnya adalah merupakan suatu peringatan yang menunjukkan kepada manusia yang jelas dan dalil yang kukuh bahawa seluruh perkara tersebut ciptaan adalah daripada Allah yang satu. Maksudnya kita ni diperingatkan. Kita itu dah cantik dah sayang balik Allah, sayang balik Rasulullah,
dan lagi cantik sayang kitab Allah. Betul tak betul? Suka kita. Habis Quran, dah habis dah 5 juzuk dah My Quran Time. Allah hadiah. Konvert tapi Allah hadiah Quran di TV, di internet, di YouTube, di Instagram. 1 juzuk dah dicatatkan. Ni 1 juzuk tuan-tuan. Mata. Punya mewah kita sekarang. Tolong cari tuan-tuan. 1 juzuk, simple ayat, diagram semua cukup tuan-tuan. Allah tuan-tuan, berkala semua cukup. Maksudnya kita renung kita ni, Allah bagi hadiah semewah-mewahnya. Untuk apa? Untuk diingatkan kita balik kepada Allah. Kita cerita pasal bab kubur ni tuan. Orang masuk kubur ni 4 orang masuk, betul? Cara macam mana masuk kubur dia? Kalau confirm, konvit, zip jenazah masuk tanah kubur, betul? Sembayang tak boleh. Orang KKM saja yang boleh sembayangkan. 4-5 orang sembayang, jalan masuk dalam tanah, masuk sil dalam papan, masuk dalam tanah. Kita boleh doa dari jauh. Kalau ada drone boleh tembak gambar, nak ambil gambar bapa mak kita yang mati. Allah tuan, punya dahsyatnya cubaan Allah zaman sekarang ni. Dah berlaku balik, dah masuk balik ke Semenanjung. Itu Sabah, betul? Pasal apa? Pasal perangai PL kita tak tentu hala. Dah diingatkan Allah Ta'ala, tapi kita masih lagi lara, leka, seronok, nak cari kuasa, nak cari harta, nak cari pangkat, nak cari tanah, nak cari macam-macam tuan-tuan. Kena renung tuan-tuan kita. Kena renung. Dia ingatkan boleh hidup selama-lamanya. Terlupa kita. Allah dah tunjuk dah Quran, dah tunjuk dah COVID-19. Diam-diamlah. Ingatlah Allah Ta'ala. Itu diingatkan oleh ulama Mesir ni. Itu adalah satu peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabak yang datang. Pasal wabak ni tak diceritakan siapa pun. Kita tak diceritakan oleh Tok Wan kita, Tok Ki kita. Ulama pun tak pernah cerita. Tak pernah dicerita. Dalam hadis pun belum ada cerita. Tapi kan akan berlaku. Agak-agak yang selepas ini tahu tak kita? Tak tahu tuan-tuan. Allah nak ratakan manusia kan? Tahu rata? Rata serata-ratanya. Dah berlaku tak dulu? Berlaku. Tsunami Aceh, rata tak manusia? Bukan manusia, rumah habis rata, gunung bukit rata, daripada laut sampai ke bumi Aceh. Pasal apa? Perangai manusia, biadabnya manusia, bahasa kasarnya kurang ajarnya manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni secara smart datang binatang kecil. Kalau Allah kata nak ratakan secara senyap, tersenyap, boleh tak? Boleh tuan-tuan. Amerika, negara hebat, dah berapa sekarang? 7.6 million, termasuk presiden. Nampak hebatnya negara teknologi tinggi. Allah hantar. Tu silap-silap satu Amerika boleh rata. Bukan satu Amerika, satu dunia boleh rata. Rata apa? Rata hilangnya manusia secara senyap-senyap. Nak timbulkan kaum yang baru. Belum kiamat lagi, kaum baru akan timbul. Ini dah berlaku. Kaum Namrud, kaum Fir'aun, kaum Nabi Soleh. Nabi Soleh pakai suara ni dari atas. Suara jerkah dijerit daripada langit. Jerkah kaum Nabi Soleh. Mati tak? Mati. Lawan Nabi Soleh, maksiat Nabi Soleh. Allah perintah jangan usik unta merah, disembelih terus. Unta tu Allah datangkan khas mukjizat. Disembelih. Mati? Mati. Suara daripada langit dijerkah. Kata ulama satu lagi, ada kebetulan satu lagi kaum Nabi Saleh, kebetulan masa kena suara tersebut ada seorang ada di Mekah. Dia tak kena. Tapi bila dia keluar saja daripada Mekah, bandar Mekah, Allah jerkah juga dengan suara tersebut. Mati juga tuan-tuan. Pasal apa? Dia salah seorang daripada yang subhat dalam kawasan kaum Nabi Saleh. Allah tuan-tuan, ni kena renung kita. Ni yang Allah tunjukkan kita ni. Maksudnya bila Allah nak buat bila-bila. Betul? Ada tak dalilnya? Ada dalam Quran.
Maksudnya kita kena renung, ya. Kata ulama Mesir lagi, apa dia kata lagi? Yang mencipta, seruan yang kedua, ya, maksudnya, dan yang mengaturkan, Allah yang mencipta kita, Allah yang menyempurnakan segala kejadian, dan yang mengatur dan memberi hidayah ialah Allah. Tuan-tuan datang ke masjid, datang ke surau ni, kalau Allah tak bagi hidayah, tak dapat. Ada mana dia? Kat rumah. Tengok TV, berita COVID-19. Betul? Azan mati, sampai mati tukang azan. Betul? Memang tukang azan sini duduk lagi. Betul? Kadang-kadang azan, tukang azan tu daripada ada gigi sampai tak ada gigi. Ada tak ada tu kan? Ada. Daripada muda sampai ketua, azan tak sampai juga. Bila tukang azan tu, muazzin tu bertukar dengan orang yang baru, yang dengar azan tak datang-datang tu, tukang azan baru dia kata. Tahu dia. Nampak? Tu perangai manusia, tapi kedegilan dia ni, dia terlupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang ke hidayah, ya, yang berkuasa atas segala sesuatu. Tak ada siapa lain, Allah Taala yang berkuasa. Sebab tu hati-hati tu. Seruan yang kedua daripada ulama Mesir ni kepada seluruh umat Islam dari timur barat, bertaubatlah kepada Allah, perbaikilah urusan kamu dengan Allah, serahkanlah urusanmu kepada Allah, kerana dialah yang lebih berhak, dan kembalilah kepada Allah kerana dialah sebaik-baik penolong. Tidak akan datang ujian melainkan kerana suatu dosa, dan tidak akan diangkat ujian melainkan dengan taubat. Ini peringatan pada kita, ya. Apa dia? Yang pertama tadi, yang kedua, kepada seluruh umat Islam, seluruh dunia ni, perbaikilah. Sebelum tu bertaubatlah. Taubatlah, tuan-tuan. Mak tu kita disuruh astaghfirullahalazim. Nabi pun buat 100 kali, tuan-tuan. Kita siapa, tuan-tuan? Duduk di kampung Sungai Tangkas, betul? Duduk di Taman Tropika, duduk di Taman Tropika 1, 2, 3, GMI di belakang sana, Taman Universiti, betul? Tapi kita tak macam Nabi. Nabi 100 kali sehari. Nampak? Taubat dia, mohon ampun. Astaghfirullahalazim. Yang pendek, betul? Takkan tak terdaya, tuan-tuan. Pesan pada diri kita, pujuklah hati kita. Jangan pujuk orang lain, kita pujuk hati kita dulu. Kemudian yang dalam rumah kita, tu kena renung kita, ya? Yang kedua bertaubat. Yang kedua, pertama bertaubat. Yang kedua, perbaikilah urusan kamu dengan Allah. Allah, tuan. Dah dengar azan, betul? Allah bagi peluang kita sembahyang berjemaah ni. Takut ni dekat-dekat masa ni, kemudian kemungkinan belum tahu boleh sembahyang jemaah lagi. Ni dah duduk sembahyang jemaah, dah duduk jarang-jarang, betul? Kita dah kena dah. Bukan duduk jarang, tak datang langsung pun ada. 3 bulan, 4 bulan lepas, betul? Semalam hari Ahad saya sembahyang, saya ceramah di Masjid Baitul Amin di Puchong. Tak jumpa dia orang dekat 8 bulan. Nampak? Masjid atas bukit. Kena renung. Allah boleh buat, Allah boleh buat. Tu sebab tu jangan mengetur orang. Dulu Tok Imam kata orang, tak sembahyang Jumaat tu duduk rumah je 3 kali, fasik, betul? Tiba-tiba Tok Imam tak pergi sembahyang Jumaat 3 bulan. Siapa tu tuan? Nampak? Tok Imam pula tak pergi. Bukan Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap tu habis semua dengan JKK semua cukup, betul? Tak datang, confirm tak datang 3 bulan. Akhirnya dibenarkan datang, register dulu. Register nama. Ada kosong baru boleh masuk. Betul? Allah punya seksa nak sembahyang. Kaum lain tengok kesian orang Islam nak sembahyang pun kena register. Allah, tuan, kena renung kita. Akhirnya boleh masuk semua, tapi bawa sejadah sendiri. Bukan register terus, bukan masuk terus. Sila ambil suhu 37 bawah boleh masuk. 37 atas sila balik rumah. Tu nampak Allah uji, tuan, penangannya dahsyat. Ni kadang-kadang takut kita tak ingat tu. Maksudnya kita bertaubat Allah pada Allah Taala. Yang seterusnya, perbaiki urusan kita dengan Allah Taala. Kemudian serahkan urusan kamu kepada Allah semuanya. Tu pasal apa? Allah yang berhak.
Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Ustazah Asma selalu ajar. Saya dapat ijazah dia. Terus dapat ijazah ustazah kan. Depan Ustaz Haidrus. Dia nak apa? Dia nak anak kecil itu nak bacakan doa. Saya minta terus ayat tu. Surah Ghafir ayat 44. Ayat 44 surah Ghafir. Amalkan tu. Kata Ustaz Zaki daripada Polisin kata, amalkan itu 100 kali sehari. Apa yang kita buat, kita terus serah pada Allah Ta'ala bulan-bulan. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Surah Ghafir ayat 44. Senang nak ingat tuan. Boleh cari dalam tu dalam Quran ada ni, nota time ada cukup tuan. Sebab tu kena tengok My Quran Time, jangan terlepas. Tu serah pada Allah Ta'ala. Kita keluar rumah serah pada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Aku keluar, naik kereta, start. Alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin. Sampai habis. Dah bunyi kereta, kita baca apa lagi? Ada satu lagi ayat yang ada imalah dia tu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur. 3 doa tuan-tuan. Tekan minyak 180. Sampai tak? Sampailah dekat tropika ke sini. Saya buat. Tapi kalau kena juga ustaz, kena tangkap gambar, macam mana? Pergi surau masjid belajar tajwid. Salah baca lah tu. Salah tajwid. Tak nak mengaji. Ada lagi Quran Time, Allah Tuhan, dengan taranum, dengan tajwid, dengan akhlak, dengan adab dan semua cukup. 2 qari, betul? Tirmizi. Tadabbur Ustaz Fazrul, engineer, bukan calon-calon orang, engineer biologi, betul? Belajar kat US ni. Nampak? Tu boleh tadabbur Al-Quran. Siapa saja boleh buat tuan-tuan. Janji ada sayangkan Al-Quran. Tu maknanya kita serah pada Allah Ta'ala. Kemudian perbaiki urusan, kemudian serah pada Allah Ta'ala urusan, kemudian kembalilah kepada Allah Ta'ala, kerana dialah sebaik-baik penolong. Siapa dia? Allah. Kawan belum tahu tuan-tuan. Hebat macam mana kawan pun belum tahu. Orang pun belum tahu. Betul kita cakap, kamu yang kucintai, yang disayangi, sehati sejiwa. Betul? Masa bercinta tuan. Cuba tengok dah nak 5, dah nak 6, macam mana tuan? Jauh tuan. Naik motor pun duduk belakang jauh, duduk kat carry, dipasang carry, atas carry tu orang perempuan tu duduk. Jauh tuan. Tu. Kadang-kadang terlupa orang perempuan kat belakang, tak naik lagi, dah start motor tuan. Dah jalan motor, cici orang rumah dia. Tu, nampak? Macam-macam perangai tuan, dah berumur tu. Maksudnya penolong siapa? Penolong kita Allah Ta'ala. Tu yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in tu tak ada siapa nak tolong kita. Sebab tu nak tidur kita bimbang mati. Betul? Bimbang mati kita minta Allah. Sebab tu nak tidur ingat Allah Ta'ala. Wuduk, solat, bukan qiyamul-lail. Nak tidur tu solat sunat, kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Dia pesankan solat sunat taubat, solat sunat wuduk, baru kita tidur. Dah wuduk kita segar. Nampak? Jangan terus tidur macam tu. Rugi. Pasal apa? Bukan rugi, takut kita mati tengah pejam. Berlaku tak mati tengah pejam? Dah pun berlaku 3 anak dara mati tengah pejam dalam kereta. Berlaku tak berlaku? Allah tuan. Bukan aksiden, dalam kereta. Nampak? Allah hantar asap. Asap dalam kereta, berpusing situ. Habis carbon monoxide. Sedut, situ juga mati dalam keadaan pejam. Lepas tu kata Datuk Ismail Kamus, mati itu berada antara pejam dan celik. Tengah pejam tak celik-celik, tengah celik tak pejam. Betul? Dia buka mata, tiba-tiba mati, terkejut, mata terbeliak, tengok roh dia keluar daripada ubun-ubun. Terbuka mata dia, dah keluar, mati dah aku. Siapa yang tutup?
dia sendiri tak boleh tutup mata dia. Siapa yang tutup? Tukang mandi jenazah, kawan dia, orang lain yang katupkan kelopak mata yang lembik tu kan, baru boleh katup. Allah tuan tu jaga, kita serah pada Allah SWT. Seruan yang ketiga, tidakkan dipesan itu, kembalilah kepada Allah dan dialah sebagai baik penolong. Tidak akan datang ujian melainkan kerana satu dosa. Ulama kata, datangnya ujian yang kita dapat sekarang ni kemungkinan macam-macam yang Allah murka, tuan-tuan. Kita masih lagi tak ikut yang ada dalam Quran, yang diterjemahkan dalam Quran, tak hendak juga ikut. Dah tahu arak haram, masih lagi nak sajikan. Dah tahu judi haram, masih lagi kita longgarkan, raikan juga. Dah tahu riba haram, kita masih lagi bersekongkol dengan yang riba. Betul tak betul? Tu Allah murka, Allah boleh buat macam-macam, tuan-tuan. Kita dah diberitahu dah, arak haram, riba haram. Riba bukan haram, Allah perang, tuan-tuan. Kita masih lagi nak buat pinjaman yang berlandaskan dengan riba. Apalagi makan harta anak yatim. Ada tak dalam surah An-Nisa? Diceritakan baru ni, surah An-Nisa, harta anak yatim. Masih lagi ada bab pusaka, tuan-tuan. Kita ingatkan harta anak yatim tu orang yang jaga anak yatim, tak. Kita adik-beradik, mati ayah, mati ibu, sibuk dengan harta, dengan geran, dengan kunci kereta, kunci rumah. Terlupa hutang bapa, hutang mak, masih lagi tak bayar. Betul tak betul? Tu kita sibuk anak-anak. Pasal apa? Kita tak bagi ilmu yang mengatakan yang halal, yang haram, yang pusaka, yang faraid. Tak ada ilmu anak-anak tersebut. Bila mati kita, anak berebutkan harta yang di dunia, menggelinjang anak, ayah masih lagi tak dikuburkan, berebut geran, berebut kunci rumah, berebut kunci kereta, kunci lori. Betul tak betul? Ni renung kita. Akhirnya tu Allah murka. Dalam surah Nisa ada cerita bab pusaka, bab pewarisan. Kita ingat harta anak yatim, tak, harta kita adik-beradik. Patutnya selesaikan hutang ibu dan ayah kita. Dah selesai, baru cerita bab faraid, bab pusaka. Bab pusaka kita tak ikut, nak bagi sama rata. Ataupun dia yang bongsu, dia yang sulung. Aku yang bayar cukai tanah, aku yang bayar cukai pintu, aku yang bayar segalanya. Aku yang bayar zakat untuk barang kemas mak dia. Akulah yang jaga. Kenapa engkau nak ambil? Tu kuasa, tuan-tuan. Akhirnya dia selamba makan harta anak yatim, yang dia pun anak yatim, adik-beradik pun anak yatim. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Ni kena renung, tuan-tuan. Janganlah patahlah balik. Bila dah tahu, dibukakan, dibacakan oleh Ustaz Fazrul surah An-Nisa. Allah, tuan-tuan, kita tak terdaya dibagikan harta tu detail, betul, 1/6, 1/3, 1/2, berapa, semua cukup, tuan-tuan. Sini ada tak kelas faraid? Ada tak kelas pusaka? Ada? Alhamdulillah. Kalau dah ada, mesti faham, tuan-tuan. Mesti faham, jangan buat-buat tak faham. Pasal apa? Kadang-kadang dia dah faham, dah ada ilmu, tapi 100,000 depan mata, gelap tak? Gelap. Dia nampak 100,000, dia tak nampak surah. Dia tak nampak Quran, dia tak nampak Tuhan, dia nampak 100,000. Pasal apa? Dia kata, aku baca hari-hari, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Betul. Dia kata harta yang tak disangka, dia terlupa itu harta pusaka. Betul, terkejut. Kena pula jadi orang kampung, tiba-tiba dapat 100,000. Macam mana dia? Orang Jawa kata sembrono terus. Betul. Jangan main. Terkejut 100,000 duduk kampung. Macam mana? Terangkat orang Minang kata apa? Tarangkek. Betul. Tarangkek dan jangan main. Kena renung kita. Tu bab-bab tu jaga, tuan, duit. Azan ke belum? Belum lagi. Tu. Baliklah pada yang asalnya tu, hukum-hukum Allah Taala ada dalam surah An-Nisa, bab warisan. Kemudian Allah ingatkan kita, Allah murka pasal apa? Tu, tidak akan datang ujian melainkan kerana satu dosa, dan tidak akan diangkat ujian melainkan dengan taubat. Kita boleh hilangkan tak COVID-19 ni? Boleh tak boleh? Boleh sebenarnya. Syaratnya apa? Semua ikut.
Ikut apa yang Allah perintah. Taubat sebenarnya. Mengaku kita berdosa. Kalau masih lagi ego, senyap, masalah besar kan. Mudarat terus pada orang lain. Ni kena faham lah tu. Ya? Yang ke, seruan yang ketiga yang kami ingin sampaikan daripada Al-Azhar ni, ulama ni kata apa? Seluruh alam adalah agar saling tolong menolong. Ni dipesankan kita. Wahai yang berkemampuan dan yang fakir serta kaya, wahai yang sudah berkeluarga, wahai yang masih bujang, wahai negara kaya, negara yang kaya raya, berilah bantuan dan pertolongan kepada saudara kamu yang di kawasan miskin dalam menangani wabak semikian. Dipesan kita. Sebab tu kita ada wang, ada harta, jangan simpan-simpan, tuan-tuan. Ni dipesankan. Jangan, bantulah siapa yang sepatutnya kita. Kita alhamdulillah di Malaysia, alhamdulillah, betul. Sama-sama membantu. Itu antara pesanan daripada orang Mesir. Kemudian yang seruan yang keempat, kepada badan kebajikan, badan kesihatan, doktor, jururawat, frontliner, apa dia kata? Jangan bimbang, ya. Yakinlah, ikhlaskanlah apa yang kita buat, bantu orang tersebut, ikhlaskan hati. Kemudian itu adalah amal murni, dan yakinlah bahawa khidmat merawat wabak ini ibadah yang paling mulia dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama bagi tahu. Pak, kita jangan kita diam di rumah selesa, tak nak bantu tuan-tuan, kita langsung tak buat apa-apa, kita kesilapan besar. Apa-apa? Tak berpeluang. Kita tak nak ambil peluang nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kerja dia orang betul. Tak duduk surau, duduk dalam hospital, duduk dalam ICU, pakai baju plastik berlapis-lapis, berpeluh-peluh. Kadang-kadang sampai buang air pun dalam baju plastik tu. Bayangkan. Itulah orang yang paling dekat, kata ulama. Orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kita dalam surau belum tahu lagi, tuan-tuan. Ni orang yang paling dekat, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu antaranya. Okey, balik pada kitab tadi. Itu antara 4 pesanan. Nak tengok balik, kena tengok video tuan. Ya, tu saya nak ulang takut tak sempat, kena ikut SOP. Balik pada kitab tadi, semoga Allah melindung kita, ya. Dipesan oleh Rasulullah, ya. Tanya oleh Aisyah, betul ke ada siksa kubur? Nabi benarkan bab siksa kubur, ya. Maka saya kira keterangan itu termasuk tipuan kaum Yahudi, kata Aisyah. Lalu saya ceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW memberitahu kepadaku bahawa siksa kubur itu hak yang benar. Maksudnya ada. Tak boleh lari, tak boleh kecuali. Memang ada. Tak kira lah berasap ke, tak berasap ke, berapi ke, semua dia, tuan. Itu ikut perangai dia. Kalau perangai hebat di sisi Allah Ta'ala, alhamdulillah. Maka seharusnya seorang Muslim berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Minta, tuan-tuan. Ni tengah hidup, tengah bernyawa, tengah bernafas, minta. Nak tidur, minta. Nak berjalan, meminta. Minta apa? Minta siksa, jauh pada siksa kubur. Kalau kita kena siksa juga kubur, tuan-tuan, takut tak lepas yang kemudian pula. Banyak kita punya musafir nanti, tuan-tuan. Dan bersiap sedia untuk menghadapi kubur dengan amal yang saleh. Sebab selama ia masih hidup, maka Allah telah mudahkan baginya untuk segala amal soleh. Sebab tu antaranya Al-Quran, kata ulama. Quran tu besok berada antara dada dengan muka kita. Pasal apa? Dia akan perisaikan kita. Apa kata Quran? Bila mungkar nakir datang, apa kata Quran? Ya, dulu hamba ni berbakti dengan aku. Sekarang dia sudah mati, aku pula berbakti dengan dia. Quran, tuan-tuan. Bukan ibu, bukan mak kita, bukan bapa kita, bukan adik-beradik kita, bukan isteri, bukan suami kita. Quran juga nak menyelamatkan. Tu Allah hantar Quran sekarang satu hari 4 jam, betul? Dalam TV Al-Hijrah. Apalagi dalam Instagram, apalagi dalam YouTube, apalagi dalam Facebook. Tolong, tuan-tuan, itu salah satu kita pujuk. Saya bukan TV Hijrah, tuan. Saya nak kita buka minda. Pasal Allah dah bagi hadiah untuk kita perisaikan nak masuk ke dalam liang lahat yang sedang gelap. Betul tak betul? Tak percaya, lepas sembahyang Isyak sama-sama kita pergi sana. Tengok. Belum sampai pun dah gelap, betul? Belum masuk lagi, belum sampai pun dah gelap. Tu kena renung kita. Gelap, tuan-tuan. Antara yang terang
Quran kita. Boleh tuan-tuan? Tuan takutnya dipujuk. Kerana itu seorang yang berakal harus berfikir dalam hal orang-orang yang telah mati. Kerana orang-orang yang telah mati itu mereka sangat ingin kalau dapat bersembahyang 2 rakaat, berzikir dengan tasbih, tahmid dan tahlil sebagaimana ketika di dunia. Allah, tuan-tuan, waktu dah masuk kubur tu baru kita teringat nak sembahyang sunat 2 rakaat. Waktu kita hidup tak terdaya nak bangun 2 rakaat. Padahal boleh tak sembahyang 2 rakaat duduk? Boleh tuan-tuan. Duduk pun boleh. Tak terdaya duduk ustaz, bengkok kaki, baring. Betul? Boleh tak baring? Boleh. Ambil bantal, baring. Tapi janganlah lelap terus sembahyang. Tu. Nampak kita ni pantang letak bantal. Betul? Letak. Kadang-kadang orang tu tak pakai bantal pun, letak je kepala, lelap. Betul? Kadang ustaz baru start dia mukadimah Assalamualaikum, dia dengan nama Allah tu dia lelap terus. Betul tak betul? Tu. Saya tak lupa Datuk Ismail kamu cerita. Seorang ni orang kaya, kereta saja 20 buah tuan, tak tahu macam mana dia pakai. Dia jumpa tuan guru, ustaz, saya ni susah nak tidur, dah berapa bulan tak boleh tidur. Kaya 20 buah kereta, ingat dia pakai kereta tu disambung-sambung kereta bawa. Tu punya kaya tuan. Jumpa ustaz, macam mana ustaz? Dah makan pil tidur? Tak boleh ustaz. Siapa yang tidur? Pil tu yang tidur. Pil tidur first class, beli kat apa sih? Akhirnya jumpa ustaz. Macam mana ustaz? Tak apa, petani hantar ke mana? Petani saya tak ke mana? Ikut anak pergi ke kuliah. Ikutlah. Kawan ni jarang pergi kuliah. Bukan jarang, memang tak pernah pergi kuliah. Pergi kuliah, terpaksa sembahyang jemaah semua cukup. Habis sembahyang, duduk depan ustaz. Ustaz berceramah, tok guru berceramah, dia pun duduk depan. Ustaz pun start, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun start tidur tuan. Tu. Faham tak faham tu? Maksudnya apa dia kata? Saya tanya tuan guru, kenapa macam tu ustaz? Tu. Pasal apa? Sebenarnya hati orang kaya, kaum miskin, hati tu rindu dengan Allah Ta'ala. Ego dia kuat sangat, tak nak sembahyang, tak nak pergi masjid, tak nak ke surau. Hati tu nak, hati kecil tu nak, tapi ego, sombong dengan harta, sombong dengan pangkat, sombong dengan masa dia. Tiba-tiba satu hari Allah jumpa dengan ustaz, ustaz sebut dia, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, dia dengar nama Allah ya, lelap terus. Tapi tuan-tuan janganlah buat macam tu ya. Itu orang yang tak tidur. Okey, azan. Azan insya-Allah. Allah.
dah. hayya 'alas Habiskan sikit boleh? InsyaAllah. Satu perenggan ya. InsyaAllah. Kerana itu seorang yang berakal harus berfikir dalam hal orang-orang yang telah mati. Kerana orang yang telah mati itu mereka sangat ingin kalau dapat sembahyang 2 rakaat, berzikir dengan tasbih dan tahlil sebagaimana ketika di dunia, tetapi tidak diizinkan. Lalu mereka hairan pada orang-orang yang masih hidup, membazirkan waktu luang dalam permainan dan kelalaian semata-mata. Saudaraku, jagalah dan siap-siapkanlah harimu, sebab ia sebagai pohon kekayaanmu. Selama engkau memperhatikan pohon kekayaanmu, maka mudah bagimu mendapatkan atau mencari untung laba. Sebab kini dagangan akhirat agak sepi dan tidak laku. Kerana itu rajin-rajinlah engkau mengumpulkan sebanyak mungkin daripadanya. Sebab akan tiba masa dagangan itu sangat berharga. Sebab pada saat ia berharga, maka engkau tidak akan dapat mencari dan mencapainya. Kami mohon semoga Allah memberi taufik untuk bersiap-siap menghadapi saat kebaikan, dan jangan sampai menjadikan kami dari golongan yang menyesal sehingga ingin kembali ke dunia tetapi tidak diizinkan. Juga semoga Tuhan memudahkan atas kami sakaratul maut dan kesukaran kubur. Demikian pula pada semua kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu ya peringatan pada kita. Ya, jangan sampai kita menyesal tak sembahyang sunat, tak tahlil, tak tahmid, tak berzikir langsung, tuan-tuan. Takut apa? Takut barang dagangan kita tak cukup ke sana besok. Sebab tu kita kena berdagang sekarang ni, maksudnya bukan meniagakan kita dengan Allah Ta'ala tu. Masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masa kita dengan Rasulullah SAW, masa kita dengan kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada lain, tuan-tuan. Itulah satu-satunya kita punya bekal untuk menghadap Allah Ta'ala. Saya share tadi pada tuan-tuan ya, ada apa bab doa tadi, doa untuk kita berserah terus pada Allah Ta'ala. Maksudnya bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu ayat tadi, hebatnya ayat ni, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Daku menyerahkan urusanku, kesakitanku, masalahku, ujianku, kesempitanku, kebimbanganku, kerisauanku, kesedihanku
kesedihanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-Nya. Tak ada lain tuan-tuan, kita serah terus pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan cari ayat ni dalam surah Ghafir ayat 44. Kalau boleh, kata Ustaz Ahmad Zaki Hamad, amalkan ayat ni 100 kali sehari di awal pagi lepas subuh. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan. Dan jangan lupa tengoklah bab pengajian Quran di TV, di internet ni, My Quran Time. Ada masa, ada duit, cari nota ni. Dah dikeluarkan 1 juzuk tuan-tuan. Saya bukan nak promote, tapi kita nak, itulah hadiah sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang baik daripada Allah Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Mudah-mudahan kita jumpa bulan depan bab yang baru, iaitu bab kedahsyatan dan kengerian hari kiamat, bab baru insya-Allah. Mana kita sudahi surah Al-Fatihah. Iya, surah insya-Allah. Saya mohon, sebelum saya baca doa, mohon tuan-tuan malam ni kalau boleh kita habis main syak, kita terus main sunat hajat untuk kita di sini yang sedang kritikal juga. Tapi yang paling kritikal di tempat anak saya belajar di Turki, 3 di daerah berlainan, berjauhan 8 jam, 10 jam, 12 jam daripada Istanbul. Kita doakan dia orang sana. Sana dah 300,000. Kita di sini baru 12,000. Betul? Hampir 12,000. Sana 320,000. Yang dah sihat 280,000. Ada 40,000 lagi belum sihat lagi. Boleh tuan-tuan malam ni lepas sembahyang Isyak kita doakan kita di sini dan pelajar-pelajar Malaysia di sana, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisharimna wa akhdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami, tahassanna bizjawal wa tasanna bimalakut khallazi la yamut isrif anna bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wassallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.